Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali di dalam satu lagi episod Perspektif Antarapos bersama saya Wan Anis Iliani, Wan Mama Azhar. Baru-baru ini, Majlis Fatwa Selangor mengeluarkan fatwa mengharamkan Sisters in Islam atau SIS kerana didakwa cenderung mempromosikan liberalisme dan pluralisme. Tindakan itu disanggah keras oleh SIS yang bertindak balas dengan merujuk keputusan berkenaan kepada mahkamah. Mengapa tindakan sedemikian diambil terhadap SIS dan sejauh mana ancaman liberalisme dan pluralisme kepada akidah penganut Islam di negara ini? Wartawan kami Syawalia Hadir mengupas persoalan ini. Sisters in Islam atau lebih dikenali sebagai SIS adalah sebuah organisasi bukan kerajaan atau NGO yang kerap mendapat perhatian di media massa. Pandangan SIS mengenai isu-isu yang melibatkan umat Islam dan Al-Quran sering dianggap menongkah arus. Beberapa kenyataan-kenyataan SIS dilihat kontroversi sehingga menimbulkan pelbagai reaksi daripada masyarakat Islam, pihak berkuasa Islam dan golongan ulama. Adakah kita cuba membaca Al-Quran dan kita cuba memahami pemahaman Al-Quran itu dari pengalaman kita sendiri, dari perasaan kita sendiri? Adakah itu dinamakan liberal? Sebab selama ni tafsiran Al-Quran selama ni dilakukan oleh siapa? Oleh lelaki. Dan mereka pick and choose apa terjemahan yang convenient lah untuk mereka. Tetapi bila ada sekumpulan perempuan yang mahu terjemahan yang mereka mahu berdasarkan pengalaman mereka sendiri, kemudian mereka langsung dilabel sebagai liberal atau tak Islamik lah, apalah semua kan. So saya tengok macam mana logiknya kat situ. NGO ini ditubuhkan pada tahun 1993 dan di antara penggerak utama SIS adalah Marina Mahathir, anak mantan Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad. Kini SIS mendapat perhatian semula apabila Jawatan Kuasa Fatwa Selangor menggezetkan SIS dan mana-mana individu, pertubuhan atau institusi yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama sebagai sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. SIS bingkas menolak fatwa itu dan menfailkan permohonan mencabar keputusan pihak berkuasa Islam Selangor itu di mahkamah. We're putting on this judicial review to raise these questions. We would like MAIS, the State Fatwa Council and the State Government to explain how this fatwa got passed in the first place and what is the meaning of this fatwa, what exactly does it mean when they are accusing us of so-called liberalism and pluralism. Can they please define these two terms and say exactly what it is that we did that is so-called liberal and pluralistic and somehow also against Islam. Marina mempertahankan SIS sebagai sebuah NGO yang memperjuangkan keadilan dan kesamarataan untuk wanita Islam. What we have worked for all these years, and we have stated many times, is justice and equality for Muslim women. If justice and equality is considered un-Islamic, then I really don't know where we're going with this. SIS melihat dirinya sebagai mangsa apabila mempersoalkan tafsiran pihak tertentu mengenai ajaran Islam yang berkait dengan peranan wanita. Saya rasa bukan setakat SIS je yang membuat tafsiran yang bukan mainstream. Ada juga grup lain yang buat tafsiran mereka sendiri. Tapi kenapa mereka tidak ada level seperti sebagai sesat atau liberal? Kenapa SIS? Kerana kita perempuan. Negara kita ni apa orang kata enforcement, dari segi enforcement kita tak enforce as strict as other country, but you know, I mean, as a Muslim, we should know our limits kan. We should know ajaran agama kita. Punca mereka disekat sebab ada mereka mengeluarkan kadang-kadang hukum yang bercanggah dengan ajaran Islam. Itu yang mereka diharamkan, bukan kerana mereka wanita. There is no prejudice. So saya tidak bersetuju lah dengan apa yang dinyatakan oleh
sisters in Islam. Selain mengharamkan SIS menerusi fatwa, pihak berkuasa agama Selangor turut menegaskan mana-mana terbitan yang berunsurkan pemikiran dan fahaman liberalisme dan pluralisme adalah diharamkan dan boleh dirampas. Fatwa itu juga mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk menyekat laman sosial yang bercanggah dengan agama Islam. Menurut fatwa itu juga, individu yang berpegang dengan fahaman liberalisme dan pluralisme sepatutnya bertaubat dan kembali kepada ajaran agama Islam. Keputusan untuk mengharamkan SIS itu dibuat mengikut bahagian 3 enakmen pentadbiran agama Islam bagi negeri Selangor. SIS dilihat terpesong daripada perjuangan asasnya. Dia mungkin bermula dengan mengkritik perjalanan ataupun pentadbiran perundangan syariah, tapi ada kalanya pandangan itu melampaui daripada pentadbiran pergi kepada mempertikaikan hukum-hukum, hukum-hukum yang sama ada yang qat'i, ataupun hukum-hukum yang telah pun disepakati oleh para ulama. Menurut beliau, kelantangan SIS dalam membawa beberapa isu secara terbuka dikuatiri akan menimbulkan kecelaruan. Dan ada beberapa perbahasan yang kita kira tidak begitu sesuai untuk dibicarakan di depan khalayak yang tidak mempunyai pengetahuan ataupun latar belakang pengetahuan agama yang baik. Jadi ini akan menimbulkan banyak salah faham dan juga banyak kekeliruan. Namun, ada juga yang berpendapat bahawa hujah-hujah lantang yang dikeluarkan oleh SIS ini berbentuk akademik semata-mata. Apapun, SIS bukanlah sebuah pertubuhan yang mempunyai sokongan akar umbi. Saya pernah kata berforum, berunding dan berbincang dengan mereka. Mereka banyak mengemukakan isu-isu yang sebenarnya berbentuk akademik, berbentuk perjuangan feminisme, tetapi bukanlah sebenarnya untuk mempengaruhi masyarakat. Kerana kalau kita lihat dari segi keahlian pun sistem Islam ini tidaklah maknanya mempunyai grassroots yang banyak, tetapi dia mempunyai kelompok-kelompok akademik dan intelektual yang tersendiri. Cuma kadang-kadang memang benar ada beberapa isu yang dikemukakan itu kadang-kadang memang agak sensitif. Apa yang jelas ialah SIS menolak tanggapan bahawa ia gerakan yang mempromosikan Islam liberal dan menyokong pluralisme. Namun, pertubuhan ini jelas mempunyai pandangan-pandangan yang dilihat radikal oleh pihak tertentu termasuk mereka yang diamanahkan melindungi akidah penganut Islam. Saya melihat problem dengan perundangan kita ialah kerana kita telah codifiedkan, kita telah bukukan undang-undang kita. Maksudnya undang-undang kita tidak undang-undang syariah yang ada waktu kita sekarang ini tidak bersifat macam mana boleh ditafsirkan dengan tafsir yang pelbagai kerana kita dah sekat. Di zaman Rasulullah undang-undang tidak pernah dibukukan, jadi tafsiran boleh jadi pelbagai. Ada orang yang tafsirkan dengan A dan ada orang yang tafsirkan dengan B. Jadi pentafsiran inilah yang orang bahaskan, tapi di zaman kita tak, kita terikat dengan hanya pentafsiran itu sahaja, dan orang yang keluar daripada itu orang akan kata sesat. Islam ni adalah agama yang sesuai sepanjang zaman. Jadi kita tak boleh nak sempitkan pemikiran kita kepada agama, ketafsiran agama 1400 tahun yang dulu. Mungkin zaman sekarang ni tak relevan lagi untuk kita. Ya, silap. Dalam Malaysia ni banyak pertubuhan wanita. Macam Pertiwi, Pertindakan Wanita Islam kan. Banyak lagi pertubuhan NGO wanita, 100% wanita. Ini soal ni bukan soal isu gender lelaki perempuan. Tapi isunya ialah isu agama. Isu agama kerana mereka menggunakan nama Islam. Kalau mereka tidak menggunakan nama Islam, saya fikir pihak JAIS ataupun Majlis Fatwa tidak akan mengambil apa-apa tindakan pada mereka. Oleh kerana menamakan Islam, itulah yang menjadi fitnah kepada Islam. Malaysia adalah sebuah negara Islam dengan lebih separuh daripada penduduknya menganuti agama itu. Namun, kesucian Islam tidak terbela hanya kerana rakyatnya beragama Islam.
Ia hanya berlaku apabila ummah dapat menangkis amalan-amalan dan kefahaman yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis dan nas. Apa yang lazim di negara barat tidak semestinya betul, malah batil dari sudut Islam. Tuan-tuan, nak memperjuangkan, nak buat NGO boleh. Nak support dan nak tolong sesama kaum muslimin boleh. Tapi tak boleh support LGBT. Sebab ia perbuatan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Sejak kebelakangan ini, aktivis dilihat mengajar umat Islam untuk bermesra dengan anjing. Ini dilakukan dengan tafsiran dan persepsi tersendiri mengenai ajaran Islam. Majlis I Want to Touch a Dog memperlihatkan ancaman jelas liberalisme dan pluralisme terhadap Islam. Jadi maknanya faham liberal di dalam pemikiran Wahabi ini dicampur dengan faham liberal pasca modernisme. Ini yang jadi parah. Oleh demikian, kesannya nanti kepada masyarakat ialah pertamanya, orang Islam akan melihat anjing ini tidak ada masalah, yang nantinya akan menular kepada, kalau najis mughallazah pun tak ada masalah, najis anjing sebagai najis mughallazah ni tak ada masalah. Anjing, apa salah dengan satu lagi najis mughallazah yang lain, yang ni babi? Maka kalau orang menekuni pemikiran Hasan Bandung sekitar tahun 40-an, 50-an, Hasan Bandung telah menghalalkan babi itu selain daripada dagingnya. Maknanya daging babi saja yang haram, selain daripada daging halal. Ini fatwa Hasan Bandung sekitar tahun 50-an dahulu, kita boleh tengok. Ancaman liberalisme dan pluralisme mendorong kerajaan dan pihak berkuasa Islam untuk mengambil pendirian yang lebih tegas terhadap pihak yang dirasakan melontar pandangan-pandangan yang bertentangan dengan akidah Islam. SIS sudah tentu tidak mengaku tergolong di kalangan yang membelakangkan akidah Islam. Ia lantang mempersoalkan keputusan jawatan kuasa fatwa Selangor dan mahu badan itu memberi contoh-contoh spesifik yang membawa kepada pengharamannya. I think we should have been informed clearly what is it that we did that justifies a fatwa being declared against us. If you read the fatwa, it is very vague. It says that we are memegang kefahaman liberalism dan pluralism yang sesat dan menyeleweng, but we don't understand what that means exactly. Saya suka nak nyatakan beginilah ya, apa-apa hal yang berkaitan dengan pandangan hukum agama, pihak berautoriti agama ialah pihak majlis fatwa lah, dan majlis-majlis agama Islam itu sendiri. Jadi dalam hal yang bersangkut paut dengan ini, maka sewajar dan sepatutnya pihak berautoriti agama itu, pihak berautoriti dan juga pihak yang bertanggungjawab agama itu didengari pandangan mereka lah. Dan selebihnya daripada itu, hal-hal yang bersangkut paut dengan perundangan dan sebagainya, ada pihak-pihak yang tak puas hati ke mahkamah, itu urusan biasa dalam masyarakat kita lah. Polemik Sisters in Islam dan fatwa terhadap mereka turut mencetuskan kontroversi dalam PAS. Untuk sekian lama, parti itu dilihat tidak sehaluan dalam kebanyakan isu, malah dalam muktamar PAS, SIS sering dibidas dan dicemuh. Namun kali ini, ahli Parlimen PAS mempersoalkan tindakan dan prosedur yang diambil oleh Majlis Fatwa Selangor terhadap SIS. Tak, ini pun soal ini bukan soal mendahului parti. Bagi saya ini ada sebagai ahli parlimen. Sebagai ahli parlimen, kita mesti merespon kepada isu-isu tertentu. Saya rasa dalam PAS pun kita tidak dihalang daripada memberikan kenyataan. Ini bukan satu soal yang melibatkan polisi dan sebagainya. Ini lebih kepada soal kita sebagai ahli parlimen membangkitkan isu prosedur. Saya rasa ini tidak ada kaitan dengan mendahului parti atau tidak. Kategori yang kedua ialah ahli parlimen yang bercakap dia tak pandai, tetapi nak memandai-mandai. Contohnya apa? Contohnya ialah ahli parlimen Sepang. Ada Sepang. Ahli parlimen Shah Alam. Ahli parlimen Bari Bunta. Isu apa? Isu mengenai sistem Islam. Saya nak bagi contoh. Bagaimana dia boleh memberikan satu kenyataan adil. Janganlah dengar laporan sistem Islam terus buat kenyataan. Pergilah jumpa jawatan kuasa fatwa, dengar dua-dua belah pihak. Ini tidak. Dan
Ya, boleh. Okey, saya bagi. Masa dia bagi laluan. InsyaAllah minggu depan saya akan berjumpa dengan Majlis Fatwa. Semasa Banyak. Macam tu lah. Tapi janganlah buat kenyataan lebih awal. Apapun tindakan 3 ahli Parlimen PAS dilihat mempertahankan SIS, lalu mereka dicemu oleh kalangan ahli parti sendiri. Kami daripada PAS kami merasakan bahawa tidak sepatutnya 3 orang ni menyatakan sokongan terbuka kepada SIS dalam keadaan umat Islam mengetahui SIS ni ada satu kumpulan yang memperlekeh, mempersendakan Islam dalam banyak perkara. Sultan Sharafuddin Idris Shah menolak tuduhan kononnya Jawatan Kuasa Fatwa Negeri mengambil keputusan secara membuta tuli. Menurut baginda, sesuatu fatwa hanya diputuskan selepas ahli majlis terbabit membuat perincian yang teliti dan mendapat perkenan Tuanku Sultan. Sesuatu fatwa bukan hanya boleh dibuat atau ditentukan oleh mufti sahaja, tetapi ianya dibuat melalui jawatan kuasa fatwa yang terdiri daripada alim ulama dan juga profesional yang mahir dalam bidang masing-masing, termasuk mereka dalam bidang perundangan. Mereka akan berbincang dan menentukan sesuatu hukum setelah mengambil kira hukum-hukum dalam Al-Quran, hadis dan kitab-kitab yang berkaitan. Sisters in Islam memilih untuk membawa isu fatwa terhadap mereka ke muka pengadilan dengan harapan untuk memaksa Jawatan Kuasa Fatwa menarik balik keputusan itu. Namun timbul persoalan sama ada mahkamah mempunyai kuasa untuk mendengar kes mereka. Apapun tindakan perundangan itu dikuatiri hanya mengusutkan keadaan. Tetapi untuk berhadapan dengan SIS ni, bagi saya yang paling penting adalah perundingan, perbincangan, dialog. Itu lebih baik kan daripada mengambil tindakan perundangan. Mungkin tindakan perundangan itu tindakan yang terakhir. Kerana bagi saya sebagai manusia sudah pastilah maknanya dialog itu amat penting kan. Kalau kita lihat dalam Quran sekalipun, kita lihat banyak unsur-unsur dialog yang ada antara Nabi dengan umatnya, antara Nabi dengan binatang, dengan pokok, dengan macam-macam. So maknanya dialog itu adalah merupakan satu proses yang digalakkan. Jadi bagi saya untuk menyelesaikan masalah SIS ini, adalah lebih baik misal kata satu proses forum atau dialog dia dikemukakan untuk memastikan supaya apa yang disebutkan oleh SIS itu dapat dihadami, bukan saja dihadami oleh pembuat polisi, tetapi bagi pembuat polisi itu ada prosesnya untuk menasihati kalau ada beberapa keterlanjuran yang dilakukan oleh pihak SIS sendiri. SIS memfailkan semakan kehakiman terhadap pengharaman tersebut dengan hujah mereka hanya menggunakan hak sebagai orang Islam dan rakyat Malaysia yang dijamin perlembagaan. Namun, kebebasan tetap ada had dan batasannya. Fasal 4 Perkara 11 Perlembagaan Malaysia membolehkan setiap negeri menggunakan kuasa secara perundangan untuk menghalang sebarang doktrin yang boleh membahayakan orang Islam. Kuasa itu terlalu penting untuk menjaga kedaulatan dan kesucian agama Islam dalam negara. Syawalia hadir melaporkan untuk Perspektif Antara Pos. Demikian paparan kami berhubung kontroversi pengharaman SIS baru-baru ini. Kami amat berharap anda mendapat pelbagai maklumat yang berguna. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum dan salam hormat.